Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci dia. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya dan dia mencipta segalanya dan dia boleh buat apa saja yang dia mahu. Dia boleh buat apa saja yang dia mahu dengan perintah jadi, maka jadilah. Jadi dia tidak tidur, dia tak mengantuk. Bayangkan, boleh kita jadi Tuhan. Dia tak ada mengantuk, dan dia tidak tidur, dan dia tidak makan, dan dia tidak minum. Jadi kalau orang tu makan, minum, dia bukan Tuhan. Dan kalau dia mengantuk dan dia tidur, tentu sekali bukan Tuhan. Jadi macam mana orang-orang Kristian menganggap Isa itu anak Tuhan? Dan macam mana mereka menganggap orang Yahudi kata kami anak Tuhan? Tuhan dia tak ada buat dosa. Dan tak ada siapa boleh mengazab dia. Ya. Allah buat yang baik aja. Buruk baik semua datang dari dia. Dia yang bagi. Bukan baik dia boleh bagi, buruk dia tak boleh bagi, tak. Dia bagi buruk, dia bagi baik. Dia maha melihat. Dalam batu pun dia tahu apa yang ada dalam dada kita, yang kita simpan, dia tahu. Apa yang ada dalam hati Sufyan, Allah maha tahu. Kita mungkin ada yang kita tak tahu kan, tapi Allah tahu. Kalau saya tanya Allah, Sufyan ni ada iman tak? Kita tak tahu. Allah tahu. Saya tak tahu kalau saya tak tanya Allah. Tapi kerana saya boleh tanya Allah, Sufyan tak boleh bagi tahu saya yang dia cinta Allah bila Allah bagi tahu dia tak. Dia boleh tipu saya lah, tapi dia tak boleh tipu Allah. Kerana saya boleh tanya Allah, jadi saya pun dia tak boleh tipu. Yazid dia suka tipu saya. Dia kata dia tak mencintai bini dia lebih dari Allah, tapi Allah kata ya. Rashidi lagi tak mengaku banyak perkara, tapi dia orang dah tak boleh bercakap bohong dengan saya. Sebab Allah maha tahu apa yang ada dalam hati Rashidi ni. Allah bagi tahu dia tak cinta bini dia, anak dia, dia cinta diri dia. Jadi cinta diri ni lebih dari Allah, diri dia Tuhan lah. Tuhan ni dia tak boleh kena marah dia. Kalau dia mengaku dia Tuhan, oi, tak boleh kena marah. Ingat, satu orang pun tak boleh marah dia. Dia Tuhan kan, yang maha tinggi. Macam Fir'aun. Fir'aun kata saya Tuhan yang maha tinggi. Musa datang, dia ada Tuhan. Dia kata mana boleh ada Tuhan lagi. Marah dia Musa. Wahai Haman,
buat pilas apa? Bangunan tinggi. Menara. Aku nak naik ke atas nak tengok Tuhan Musa. Sangat-sangat sombong. Sebab dia tak percaya dia Tuhan. Macam itulah Rashidi. Percaya dia Tuhan. Kan? Tapi dia tak cakap lah. Tapi kalau tak boleh siapa pun tegur, tak ada mengaku salah, Tuhan lah. Tuhan aja yang tak boleh salah kan. Ada orang lain tak boleh salah. Tak ada orang. Tapi Rashidi telah sampai tahap dia tak buat salah. Jadi tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Dari dulu lagi dia cakap kat saya, Amir Sahab, Rashidi ni tak ada siapa boleh tegur. Amir Sahab je. Saya pun tak boleh. Kerana apa? Di belakang saya dia marah. Depan saya tak berani lah. Di belakang dia marah. Kerana apa? Menegur dia. Tuhan. Jadi mana Allah nak masuk dalam dada ni? Mesti Allah marah. Dan kerana Allah nak tarbiyah dia, sampai hari ni tak betul. Dan saya digunakan untuk memberitahu dia supaya dia jangan marah orang yang marah dia, malah buat baik kawan. Baru dia tak boleh jadi Tuhan. Kalau siapa je tegur pun marah, bukan orang marah dia, orang tegur dia pun dia marah. Ada orang dia orang tegur, tapi dia tak marah dia, tapi dia tak nak berubah. Itu lain sikit. Satu orang dia boleh ditegur, dia diam, tapi dia tak nak ikut. Macam Sufian. Tapi Rashidi ni tegur marah. Saya tegur je dia tak marah. Bukan dia tak marah, dia pendam marah dia. Jadi apa yang sifat yang ada pada Rashidi ni, kerana dia ego. Ego ni ada pada Allah je tau. Patutnya dia tak boleh pada orang lain. Rasa diri tinggi tak boleh. Mana boleh rasa diri tinggi? Tak ada yang tinggi melainkan Allah. Tiada yang besar melainkan Allah. Jadi merasai diri tinggi dan besar ni, menghampiri diri, nak mengaku diri Tuhan. Tak boleh jadi orang beriman pada masalah ni. Kalau kita mau jadi orang beriman kepada Allah, hati mau kosong atau hampir kosong dari segala cinta kepada yang lain termasuk diri kita. Jadi cinta kepada diri kita ni membuatkan satu orang tu menjadi bongkak, sombong. Tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Kalau kereta dia dicala, melanggar sikit je, keluar dia. Bukan dia keluar dia marah orang tu, dia pukul orang tu. Itu dah tak siuman jadi. Kerana dia mencintai kereta tu lebih dari Allah, mencintai diri dia lebih dari Allah. Jadi orang pemarah ni tak boleh jadi orang beriman. Orang beriman ni orang sabar, balas buruk dengan baik. Kata Allah, buruk tak sama dengan baik. Buruk ni tak sama. Buruk ni tak sama. Balas buruk dengan baik, sehingga musuh jadi teman. Itu orang Allah bagi tahu, ini orang sabar. Orang sabar ni orang beriman. Jadi Rashidi dia tak jadi orang sabar. Allah suruh kita buat dakwah ni, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang ingat sabar ni maknanya diam aja, tak. Orang buat tak baik pada dia, diam. Itu hampir-hampir lah. Tapi sabar sebenarnya balas buruk dengan baik. Orang buat buruk,
kita buat baik. Kerana dia orang sabar. Sabar ni orang beriman. Orang beriman ni dia tak buruk. Apa pun buat baik. Apa pun dia buat baik kawan. Dia tak ada buat buruk. Malah bila orang buat buruk dia buat baik juga kawan. Itu macam Nabi ini. Ini tinggi. Siapa yang diberi sabar, kata Allah, diberi keberuntungan yang besar. Kalau kita nak tahu apa sabar, sabar ni orang buat buruk, orang buat baik pada orang buat buruk pada dia. Sufyan tu orang sabar ke? Samad. Ha? Kuat sikit. Tak ada. Ha. Sufyan, Samad ni sabar tak? Kau jangan cakap bohong. Sabar. Sabar. Dia mengaku yang ni Yazid, Rashidi ni sabar tak bang? Kuat-kuat sikit. Tak sabar. Andy, Rashidi ni sabar tak? See? Jadi tuan-tuan yang boleh sabar mana balas buruk dengan baik. Bukan diam je tak melawan. Kadang orang tak melawan tu dia tahu, bukan dia tahu dia lemah kan. Kalau dia lawan dengan orang tu dia mesti dia kena akan kalah lah. Itu lah. Kita tak tahu lagi dia sabar. Sabar ni balas buruk dengan baik. Dan itu berat kata Allah. Allah sendiri beritahu. Bukannya saya nak beritahu kamu ni. Tapi dalam Quran Allah beritahu sungguh itu berat. Balas buruk dengan baik. Melainkan orang yang sabar. Siapa yang diberi sabar, diberi keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Maknanya iman yang kuat lah tu. Ya. Jadi kita kena buat kerja dakwah ni dengan sabar. Wa tawasabil haq. Kena memesan, mengingat. Akan kebenaran. Akan hak. Hak mana benar? Benar maknanya tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Itu kita kena ingatkan manusia. Atau ajak manusia mengucapkan kalimah benar. Itu watawasabil haq. Dan kerja itu kena dibuat dengan cara watawasabil sabr, dengan sabar. Balas buruk dengan baik. Sungguhnya itu berat. Melainkan orang yang sabar. Itu balas buruk dengan baik. Sufyan tu orang sabar ke Samad? Tak sabar. Maknanya Sufyan tu tak boleh balas buruk dengan baik. Apa Sufyan buat bila orang buat buruk pada dia? Sufyan? Apa kau buat? Orang buat buruk kan kau, apa kau buat? Jawablah. Balas buruk baik. Umumnya you scratch my back, I scratch your back. Kau buat buruk ke aku buat buruk ni. Itu tak sabar. Dan kalau buat dakwah macam itu, tak boleh. Ada rumah satu datang, belum buat buruk pun menengking dia. Kita tak boleh menengking juga kat dia. Sebaiknya kita bagi dia salam dan pergi. Salam sejahtera. Maafkan kami. Macam itulah. Bukan menengking boleh. Rashidi apa dia buat? Samad. Rashidi apa kau buat kalau menengking? Kau datang buat gas. Tak apa kau buat? Menengking balik lah. Tengok. Tengok lah. Apa tengok pula? Tengok keadaan dia. Tengok keadaan dia tak boleh tengok keadaan. Tengok perintah Allah. Perintah Allah tak boleh. Kalau kita buat kerja dakwah, kita tak buat dengan sabar, kita buat bukan ikut perintah Allah, kita akan tak dapat faedah dari kerja dakwah. Kalau kita tak buat kerja dakwah dengan cara yang Allah mahu, iaitu dengan sabar, kita tak boleh dapat faedah. Walau kita buat dakwah 30 tahun. Ini bukan kerja kita, ini kerja Allah yang Allah suruh kita buat. Kerja dakwah ni kerja Allah sebenarnya. Allah lain kerja tak buat. Dia tak sembahyang, dia tak puasa. Dia tak payah puasa, dia makan mentah. Allah makan suka. Tapi dia bagi makan.
kat Sufyan. Sufyan jahat, kan? Langgar perintah Allah. Allah bagi makan tak dia? Kalau kita, orang jahat kat kita, katalah kita pemberi makan, kita nak bagi makan kat dia? Samad? Tapi Allah tak. Orang yang tak percaya kat dia, bukan saja tak percaya kat Allah, menyumpah-nyumpah, kan? Allah tetap bagi makan dia. Apa yang Allah dah tentukan untuk dia, tak ada Allah nak ambil. Kau sekarang ni nyumpah-nyumpah aku, apa yang aku dah nak tentukan bagi kat kau, aku tarik balik. Tak. Allah maha baik dan Allah maha sabar. Jadi Allah mahu kita buat kerja ni dengan cara yang dia mahu. Sabar. Allah ajak baik je. Buat baik je. Tapi yang dapat azab tu, semua tu perbuatan buruk kita yang jadi azab. Allah tak buat buruk kat kita. Yang kita punya buruk tu tukar jadi azab di dunia dan di akhirat. Apa yang kena kat kita tu bukannya datang dari Allah, tapi kerana kita punya amal buruk tertukar jadi azab. Supaya dengan azab tu, kalau kita orang beriman, maka kita dapat diampunkan dosa di dunia. Atau Allah nak jadikan dia peringatan kita. Baik itu banyak azab ni turun dekat orang Islam kat dunia. Untuk mengingatkan dia, dosa besar orang Islam ialah tak buat kerja dakwah. Makna tak buat kerja dakwah ni, tak ajak orang mengucap kalimah ni, yang paling besar. Yang kedua, tak mencegah mungkar orang Islam. Mungkar yang paling besar orang Islam buat, tak buat kerja dakwah. Tapi tak dianggap mungkar selama ni. Kita orang Islam menganggap mungkar bila bersetubuh cara haram. Rendah. Kalau Rashidi ditangkap kat kampung dia, titik tinggi dia ditangkap bukan berzina, belum tahu berzina, berkhalwat je. Berada dengan seorang perempuan dalam bilik. Tentulah berzina kan umumnya, tapi tak boleh nak cas sebab apa, tak nampak. Buka pintu je tengok dia dengan perempuan, maka riuh, mungkar. Lepas tu dia cakap, buat apa buat dakwah? Awak buat mungkar. Pada orang Islam, mungkar berzina, minum arak, judi, sebab dia termasuk dosa besar. Memang dia dosa besar, tapi tak ada dosa lebih besar daripada mempersekutukan Allah. Itu dia tak tahu. Belajar tak habis. Dalam senarai dosa-dosa besar kan, tak ada tulis syirik. Tapi punca segala dosa besar sebab syirik lah. Itu tak ada tulis, dibaca hadis kan, 7 dosa besar. Itu sebab orang Islam tak menganggap, tak nak mengucap ni tak dosa. Ini dibenarkan oleh Allah. Betul ke? Allah benarkan orang tak nak mengucap. Akal pun tahu, orang bodoh pun faham itu dosa, tapi tak dianggap sebab hadis tu 7 dosa besar, tak masuk tu. Tak tahulah hadis tu ada sahih ke palsu. Ya. Mungkin palsu saya sangat. Hadis 7 dosa besar tu hadis sahih ya. Kalau benar pas. Palsu. Jadi orang Islam telah dihidangkan dengan hadis palsu. Mana dia nak tahu apa yang dosa besar yang paling besar? Dosa paling besar ialah tak mau mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW. Oi, itu kekal dalam neraka tu. Dan menyembah, tak nak mengaku dan menyembah pula secara nyata yang lain daripada Allah, menyembah berhala atau menyembah orang. Yang Yazid ni dia mempersekutukan Allah, tapi tidak secara nyata.
Yazid tak ada sembah bini dia, tak ada. Yazid ada sembah bini dia. Kalau Yazid sembah bini dia, maka dia mempersekutukan Allah dengan nyata. Sampai rumah je zab. Lepas tu bagi tahu bini ni Tuhan aku. Dia tak pernah bagi tahu pun. Tapi perbuatan dia ialah mempersekutukan Allah. Dia tinggalkan kerja dakwah bila bini dia larang. Dia buat kerja dakwah bila bini dia suruh. Itulah bukti dia ni Tuhannya bini dia, walaupun dia tak cakap. Pernah Yazid cakap bini dia Tuhan dia. Begitulah Allah bagi tahu Yahudi, kamu buat padri kamu Tuhan kamu, rabai kamu. Dia orang kata pada Nabi, mana ada kami kata rabai kami Tuhan. Memang dia orang tak pergi sujud kat rabai. Yahudi kata Tuhan satu je. Tapi perbuatan dia, kata Allah, perbuatan kamu ikut rabai dan tak ikut Allah. Macam Yazid ikut bini, bukan ikut Allah. Dia buat kerja dakwah ikut bini. Itu sebablah. Bodoh tak orang ikut bini buat kerja dakwah? Pendi buat kerja dakwah sebab bini suruh. Kalau bini kau tak suruh, buat juga. Kalau bini kau macam saya suruh kau, sebab saya ni suruh duduk sini, kau tak nak, makna kau ikut siapa? Ikut diri sendiri. Siapa Tuhan kau? Diri sendiri lah. Siapa yang kita ikut tu, itulah Tuhan kita. Tak payah nak cakap banyak. Tapi ini dia tak mempersekutukan Allah secara nyata, secara tersembunyi. Yang tak nyata lah. Namanya musyrik juga. Tapi yang ni tak kekal dalam neraka selamanya. Setelah dia azab segala dosa dia, maka dia boleh masuk syurga, kan? Tapi yang tak nak mengucap ni dan sembah berhala ni, dia apa? Kekal dalam neraka. Itu bukan dosa besar tu. Mana? Sufyan katalah dosa dia ada pernah berzina, dan Allah tak ampun dosa tu. Sebab dia tak pernah minta ampun dengan ikhlas. Sebab dia tak jadi orang beriman beramal soleh lagi. Dia masuk neraka tak? Masuk. Masuk tak? Tapi sampai selamanya ke? Tak kan? Jadi tak boleh jadi dosa sangat besar. Dosa besar sekali ialah tak nak mengucap. Lebih-lebih lagi besar bila disuruh mengucap, tak ada. Lagi besar, dia nak bunuh pula orang yang nak mengajak dia. Maka Allah benarkan kita bunuh dia balik, tahu? Orang yang dibenarkan oleh Allah untuk dibunuh, orang yang telah dihukum kerana membunuh, maka dia kena bunuh. Satu lagi yang menyebarkan, Allah bagi tahu, menyebarkan fitnah di muka bumi, corruption. Maknanya mereka yang mengisytiharkan perang, orang kafir yang mengisytiharkan perang kepada orang Islam yang mengajak dia kalimah, tak ada dosa lain. Itu boleh dibunuh. Bayangkan. Jadi itu dosa besar, sangat. Jadi dosa besar pada orang yang mengucap kalimah ni, dia bukan berzina. Berzina dosa besar juga. Tapi sangat-sangat besar ialah tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Itu dosa besar sekali. Kerana dengan dosa ini, dia jadi syirik. Dengan dosa ni, tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dia boleh jadi syirik. Sedangkan Rashidi buat kerja ni, tapi tak betul. Kan? Tak dengan watawasa bisab. Mana hilang syirik dia? Tak betul pun tak boleh hilang. Kerja ni buat kerja, tapi tak betul. Hilang tak? Apatah lagi tak buat. Macam Sufyan, dia buat kerja watawasa bil haq, watawasa bisab tu, dia buat kerja watawasa bil haq tu dengan betul ke tidak? Mengajak manusia kepada kebenaran. Betul ke tidak sama? Betul. Yazid betul ke tidak? Betul. Kau? Tak betul. Jadi bila tak betul, boleh tak syirik hilang daripada hati dia? Tak boleh. Sebab itu dosa besar sekali, atas pada syirik lagi. Atas syirik ni. Bukan atas pada syirik, maksudnya mengakibatkan syirik datang dan tak hilang.
Ialah dosa bila telah mengucap Tidak tahu. kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu tak masuk ke dalam hati dia, paling kurang tahap yang Allah mahu, tak masuk. Maka Allah SWT bagi tahu jangan berkawan dengan mereka ni sebagai kawan intim. Intim apa? Kawan yang betul-betul kawan. Setakat boleh kawan aja. Tapi tak boleh become true friends. Allah larang. Kita tak boleh berkawan close friend. Kawan pada Yahudi, Nasrani, hypocrite dan orang Islam yang mengucap tak buat kerja dakwah. Tak boleh kawan. Sebab mereka yang tak buat kerja dakwah ni, dia takkan jadi beriman beramal soleh. Dan bila dia tak jadi orang beriman soleh, kita tak boleh jadikan dia kawan yang sempurna, kawan yang rapat, yang mana kita beritahu dia semua rahsia-rahsia kita dan rahsia orang Islam. Dia mesti lawan kita. Syaitan akan kerjakan dia. Sebab itu kita dilarang mengangkat orang Yahudi, Nasrani, orang munafikin dan orang yang mengucap tapi tak buat kerja dakwah dengan betul. Nah, macam Yazid pun dia buat kerja dakwah tak betul, tak boleh jadi kawan yang close, tak boleh bagi tahu dia. Saya tak boleh bagi tahu dia. Kenapa? Dia bukan orang beriman beramal saya. Tak boleh bagi rahsia. Urut saya pun tak boleh sepatutnya. Betul. Tak ada mau dia urut saya. Tapi saya kerana nak juga, saya pun minta Allah. Dan tak boleh. Nanti saya nak cepat, saya nak 3 orang urut. Tak boleh samak seorang. Betul? Jadi bila bukan kawan rapat, makna kawan rapat ni kita serahkan semua rahsia kita kat dia. Tak boleh. Jadi dia konsultan, tak boleh. Penasihat kita, tak boleh. Saya tak boleh ambil Yahudi, Kristian, munafikin dan orang yang mengucap tak buat kerja dakwah dengan betul. Sebagai pembantu, sebagai penasihat kita tak boleh. Mana boleh? Bayangkan. Kerana mereka tu semua ahli neraka. Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in dan orang Islam yang tak buat kerja dakwah dengan betul. Kan? Mana tempat dia? Di mana, Samad? Neraka. Neraka. Mana boleh kita buat orang neraka kawan baik? Kawan boleh lah, baik tak boleh. Allah tak suruh kita musuh kawan, baik kawan. Tapi kawan baik tak boleh. Kita boleh buat Sufyan kawan baik. Kalau kita buat dia, kita jadi macam dia. Kalau kita kawan baik dengan Kristian, Yahudi, serah semua rahsia, apa lagi nak jadi dia penasihat ekonomi Malaysia? Kan? Ya, apa tu Najib tu, dia punya penasihat Yahudi. Mana boleh jadi betul? Dia akan jadi Yahudi. Tapi dia tak nampak Yahudi, dia mau mengucap. Bila mengucap jadi Yahudi, mana jadi orang yang munafikin. Munafikin ni secara luar Islam, tapi dalam tak orang Islam. Di sisi Allah tak Islam. Kenapa tak jadi Islam? Sebab telah mengambil orang Yahudi, Kristian, orang Islam yang tak buat kerja dakwah dengan cara betul, tak jadi orang beriman bersoleh sebagai pembantu penasihat. Mana boleh penasihat? Kita kalau tak ada, tak boleh ambil penasihat mana pun. Saya tak boleh ambil penasihat saya. Di kalangan mereka-mereka ni semua. Yang boleh saya ambil, orang beriman beramal soleh. Berapa ada kat dunia ni? Nak lantik jadi menteri pun tak ada. Terpaksa lantik je lah, tapi tak boleh lah bagi dia full power. Semua kena ikut saya. Jangan buat-buat sesuka hati saya. Sebab saya boleh tanya alam tak. Jadi bila kita memimpin negara dengan cara betul, dengan yang ikut Quran, yang benar, kan? Tentulah negara maju.
Tak ada lagi masalah punya. Kalau pembantu kita semua yang bertakwa, barulah jalan negara tu lebih mantap lagi. Hari ni yang mengurus negara kita, penasihat kita, pembantu kita, semua orang Islam yang tak buat kerja dakwah dengan betul. Dan kalau tidak, orang bukan Islam. Kalau tidak, orang Yahudi, Kristian. Mana nak jadi betul? Dunia ni tak jadi betul sebab semuanya termasuk kumpulan tu. Kristian, Yahudi, orang bukan Islam, munafik, orang Islam tak buat kerja dakwah. Di dunia ni. Bila di dunia ni dipenuhi dengan orang-orang ni, apa jadi dunia? Apa jadi dunia sama? Semua jadi huru-hara. Takkan betulnya. Hari ni kita semua komplain. Apa pasal sana problem, situ problem, sini problem. Apa tak problemnya? Semuanya amalan tak betulnya. Ni semua ahli neraka ni. Orang Islam yang tak buat kerja dakwah dengan betul, dia orang yang takkan jadi orang beriman bermasalah. Macam Yazid. Buat kerja, buat kerja tak betul. Kan? Buat kerja tak betul. Tak dengan korban harta diri, kan? Mana boleh jadi penasihat? Tak boleh. Kenapa? Syaitan bersekongkol dengan dia, kawan rapat dia. Yang kita terpelihara dari syaitan ni, orang beriman beramal soleh je tau. Baru boleh jadi konsultan, penasihat, atau pembantu kita sepatutnya. Dalam keadaan sekarang nak dapat dari mana? Kerja tak buat. Sebab itu menghidupkan kerja ni, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW dengan korban harta diri dengan niat nak buat suka ke Allah ni, is of paramount importance. Perkara yang sangat penting untuk dihidupkan. Dia dah mati. So dunia dah jadi huru-hara sejak dulu lagi, bukan baru semalam. Dari dulu lagi huru-hara. So dunia huru-hara. Datang Nabi sekejap hilang huru-hara. Nabi meninggal huru-hara balik. Sebab mereka tinggalkan kerja ni. Tak lama Nabi meninggal, kerja ni dah tak buat. Osman radhiyallahu anhu pun dibunuh. Ali dibunuh. Anak Ali Husin pun dibunuh. Tengok. Bukan orang pun tu, orang syurga tu. Dibunuh oleh orang bukan orang ahli neraka ni. Bila orang ahli neraka dia lebih banyak dia orang syurga. Mereka semua tu jadi orang ahli neraka sebab tak buat kerja dakwah dengan cara betul. Tak ada dosa besar sekali, mungkar besar sekali orang Islam buat. Tak ada. Melainkan selepas mengucap ni, orang Islam dia tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran atau kerja dakwah dengan korban harta diri, cara Muhammad SAW dengan niat nak buat apa. Tak ada buat. Maka dunia ni dalam Yahudi, Kristian, Majusi, munafikin semua berlepak kat dunia ni, campur dia pula. Maka yang naik ke langit ni semua amalan yang tak ikhlas, amal buruk. Apa yang datang tak berhenti-henti, azab, sengsara datang hari-hari. Tiap orang mati kebanyakannya tak masuk syurga, ahli neraka. Masuk ahli neraka, masuk ahli neraka. Tak ada ahli syurga. Sebab itu satu waktu dulu sampai ada satu surat perkeliling, satu orang mimpi kan, yang orang masuk neraka je. Itu perkara benar tu. Rashidi kalau dia mati sekarang, mana tempat dia? Apa sama? Neraka je. Sebab dia buat kerja dakwah dengan cara tak betul. Yazid? Neraka. Itu yang buat usaha dakwah tak betul. Yang tak buat usaha dakwah bila mati, mana tempat? Neraka. Oh, jangan sangka buruk. Dr. Naswar dia orang kata. Ini bukan sangka buruk. Itu kebaikan.
Ini saya bukan sangka buruk, ini Quran. Tak jadi lima orang saya. Okey. Jadi jangan ingat saya suruh awak buat kerja dakwah dengan cara betul ni. Cara Nabi korban harta diri ni benda yang tak berapa penting. Kalau nak buat tak nak tak. Kalau tak nak buat tak apa. Nasuhah tu, Dr. Nasuhah tu melebih-lebihkan sangat agama ni. Tak ada. Dr. Nasuhah tu ekstrim. Di labelnya saya orang ekstrim pula. Nak menyuruh orang buat dakwah je, cuti mati saja. Memang betul tu bukannya salah, bukannya benda salah. Cuti mati je kerja ni. Kenapa dia cuti mati saja? Pendi. Kenapa? Penting. Bukan penting, dia fardu ain. Dia perintah fardu dan fardu kifayah. Keluar jalan Allah ni namanya fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah pun tak boleh tinggal juga. Kalau tak sakit dan jangan sangat-sangat miskin, tak boleh nak berhutang pun tak ada orang nak bagi. Berhutang pun tak nak bayar, tak boleh bayar. Mana yang nak keluar? Ini nak keluar juga sebab nak tunjuk kat orang yang kita buzuk. Macam Rashidi. Patut tak boleh keluar kalau dia tak ada. Janganlah berhutang tak boleh bayar. Kalau boleh nak berhutang ni boleh bayar. Ada cara nak bayar. Barulah boleh keluar. Ini tak ada orang nak hutang. Kalau hutang pun tak boleh bayar, nak buat. Nak ada apa perintah nak keluar, tak payah keluar. Buat kerja tempatan. Sampai Allah ubah keadaan. Bagi duit. Ataupun ada cara lah nak hutang, nak bayar hutang. Jadi tuan-tuan yang mulia, perintah besar sekali. Selepas mengucap, ialah buat kerja dakwah dengan cara betul. Dan ini tak disenaraikan dalam dosa besar. Jadi semua orang Islam ingat, ini tak berdosa. Sudah ditangkap. Hari ni kalau tak baca Quran tafsir saya ni tak tahu ni. Tuan kena baca Quran tafsir saya. Boleh dibeli daripada Amazon.com. Paperback dan juga video online. Dan Google Play. Kalau tak mau baca Quran memang tak tahulah. Hadis ni baca juga, tapi sekarang orang dah hilangkan banyak hadis tentang kerja dakwah ni. Sikit aja yang saya dapat. Saya buat kitab hadis Fadilat Kerja Dakwah tu. Ambil kurang berapa hadis sama? 9-10. Susah nak dapat. Ada juga yang tak betul juga dalam hadis tu. Itu kena beli juga hadis. 7 kitab hadis, 84 kitab Quran. Kalau tak mau baca, mana nak tahu? Tahu pun tidak. Tentulah langgar perintah Allah. Tahu satu lagi, kena tangan. Kalau tak buat pun, tahu je pun tak boleh juga. Nak kena buat, kalau tak betul pun tak boleh juga. Kena buat dengan betul. Dengan betul ni apa? Dengan korban harta diri. Cara Muhammad SAW dengan niat nak suka ke Allah. Sehingga Allah suka. Dan kena apa? Istiqamah tu. Sampai mati, cuti, mati saja. Bila Allah perintah Nabi istiqamah ni. Setiap perintah Allah kena istiqamah. Putih rambut Nabi. Susah nak istiqamah ni. Tapi itulah dia punya pati dia. Semua perintah Allah tu, kalau tak sampai mati lah buat, tak jadi faedah dia. Setengah jalan berhenti, tak nak buat lagi. Macam Azri. Saya nak bersama jadi orang biasa. Tanam sayur, tanam cili, tak nak buat kerja dakwah. 12 tahun dia cuti. Sekarang baru dia datang balik. Dia rasa nak cuti balik ni. Sekali ni kalau dia buat lagi, Allah tutup hati dia. Takkan tutup terus. Kembali cuti biasa. Okey tuan. Gas.